Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak murid cikgu. Okay, hari ini kita akan masuk unit 4.3 iaitu aplikasi berkenaan dengan kadar tindak balas. Okay, jadi cikgu harapkan semua ini dah bersedia. Okay, kita lihat buku teks. Muka surat 134, aplikasi konsep kadar tindak balas. Okey, so dalam kehidupan harian dan sektor industri, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas lazimnya diubah suai untuk mengubah kadar tindak balas bagi sesuatu tindak balas. Baik, contohnya seperti peti sejuk yang menurunkan suhu makanan atau minuman yang disimpan di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kadar tindak balas di antara mikroorganisma dengan makanan. Jadi, dengan penurunan suhu itu, maka makanan akan menjadi lambat rosak. Makanan dirosak akibat daripada tindak balas yang dilakukan oleh mikroorganisma ke atas makanan. Dan juga tindak balas pengoksidaan makanan juga akan merosakkan makanan. Jadi bila kita turunkan suhu, maka pengoksidaan makanan juga akan jadi perlahan. Lalu makanan akan lambat rosak. Itu satu contoh. Sekarang ni aplikasi kadar tindak balas dalam proses haba. Proses haba ni sangat popular dalam soalan peperiksaan. Dia boleh keluar dalam bahagian B, bahagian structure, di mana dia akan bagi soalan tentang proses haba dan kamu kena jawab. Dan soalan-soalan itu berdasarkan maklumat berikut, iaitu dalam proses haba untuk menghasilkan amonia dalam kuantiti yang banyak secara besar-besaran. Alright. Untuk membentuk amonia ni kita perlukan gas nitrogen dan juga gas hidrogen. Campuran gas nitrogen dan juga gas hidrogen dalam nisbah isi padu 1:3. Sebab itulah amonia ni kalau formula molekulnya dia tulis sebagai NH3. NH3 bermaksud 3 ni untuk hidrogen. Manakala sini kosong tak ada apa-apa kan? Maksudnya dia 1. 1 tu untuk nitrogen. Jadi nisbah nitrogen dan hidrogen dalam amonia adalah 1 nitrogen nisbah dengan 3 hidrogen. Proses haba ini mestilah dalam keadaan suhu yang tinggi, iaitu suhunya 450 hingga 550 darjah Celsius. Suhu ni nak kena hafal tak? Wajib awak hafal suhu ni. Dia boleh soal dalam peperiksaan. Berapakah suhu untuk proses haba tu berlaku? So awak kena ingat suhunya tinggi, 450 hingga 550 darjah Celsius. Dan tekanan juga tinggi, iaitu 200 atm. ATM tu atmosfera. 200 atm unit dia untuk tekanan. Kena hafal tak? Hafal, wajib. Dan juga melalui serbuk Ferrum ataupun dalam buku lain juga dipanggil juga Ferrum itu merupakan besi. So awak juga boleh jawab serbuk besi. Serbuk besi ini berfungsi sebagai mangkin untuk menghasilkan amonia. Apa maksud mangkin? Mangkin merupakan bahan yang kita dah belajar sebelum ni kan, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu kehadiran mangkin. Mangkin maksudnya bahan yang mempercepatkan sesuatu tindak balas. So dalam kes proses haba ni dia mempercepatkan kadar tindak balas di antara gas nitrogen dan juga gas hidrogen untuk membentuk amonia. So kena hafal maklumat-maklumat ni. Ataupun awak tengok dekat bawah sekali. Yang ini awak kena hafal. Proses haba. Proses haba. Suhu hafal 450 hingga 550 darjah Celsius. Tekanan hafal. Mangkin dia apa? Hafal. Alright? Itu penting di soal dalam bahagian B. Kertas 2 sains. Baik. So, dalam proses haba ni, dalam bentuk gambar aja, ingat gas apa yang terlibat? Ini pun boleh disoal juga, iaitu gas nitrogen yang dicampurkan dengan gas hidrogen dalam bahagian ni, pemampat. So, dia akan mampatkan pada tekanan yang tinggi, iaitu 200 atm, tekanan dia 200 atm. Kemudian dah campuran itu telah dimampatkan, dimasukkan ke dalam bahagian reaktor
di mana kita tambahkan dengan sebut ferrum, iaitu mangkin yang mempercepatkan tindak balas, dan juga suhu yang tinggi 450 hingga 550 darjah Celsius. Kemudian bahan yang terhasil itu iaitu amonia itu akan disalurkan ke bahagian kebuk penyejukan. Di sini gas amonia itu disejukkan sehingga menjadi cecair amonia. So kita kumpulkan cecair amonia tu. Alright. Okey, kemudian gas nitrogen dan gas hidrogen yang tidak bertindak balas akan dimasukkan kembali, ulang balik, masuk balik ke depan. Faham inilah dia proses penghasilan amonia melalui proses Haber. Okey, yang kedua adalah proses sentuh. Ini juga soalan glamour ni, tapi tak seglamour proses Haber. Okey. Dalam proses sentuh, sulfur dibakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas sulfur dioksida. So sulfur dia bakar, ni melibatkan proses pemanasan. Okey, simbol tiga segi maksudnya simbol pemanasan. So dia dibakar dengan kehadiran udara yang berlebihan. Dalam udara terkandungnya oksigen untuk membentuk sulfur dioksida. So sulfur dioksida ditulis sebagai SO2. Okey. Kemudian gas sulfur dioksida yang terhasil ini tadi akan dicampurkan lagi sekali dengan udara yang berlebihan. Tapi kali ini kita letakkannya pada suhu yang tinggi iaitu 450 darjah Celsius dan juga tekanan sedikit tekanan pada 1 atm. Kemudian ianya dialirkan melalui vanadium oksida yang berfungsi sebagai mangkin untuk menghasilkan gas sulfur trioksida. Gas sulfur trioksida ditulis sebagai SO3. Ingat, kalau macam ni kan, dioksida kan, dia kan, bermaksud 2. Tri bermaksud 3. So ada 3 oksigen, trioksida. Oksida ni adalah oksigen. Trioksida. Okey, kalau mono maknanya 1. Monoksida, pernah dengar tak? Karbon monoksida. Maksudnya oksigennya ada 1, mono. Okey, so kita ada mono, ada di, ada tri. So kena ingat tu. Okey, kemudian dalam proses yang kali kedua ni, sekejap ya. Kita tengok siapa yang baru masuk ni. Okey. Okey, untuk kali yang kedua ni sulfur dioksida daripada proses yang pertama tadi, proses yang pertama sini, buat lagi, kita panaskan lagi dengan udara yang berlebihan, okey, yang mengandungi oksigen, so akan terbentuknya sulfur trioksida. Okey, belum habis lagi. Kita pergi pada peringkat yang ketiga. Gas sulfur trioksida ini akan dilarutkan dalam asid sulfurik pekat untuk membentuk oleum. Okey, untuk membentuk oleum. Sulfur trioksida tambah dengan dilarutkan dalam asid sulfurik pekat untuk menghasilkan oleum. H2S2O7. Dia dah campur-campur lah ni. Okey, kemudian oleum akan dicairkan dengan air untuk menghasilkan asid sulfurik pekat. So itu hasilnya dalam proses sentuh. Dia nak hasilkan apa? Asid sulfurik pekat. Oleum tambah dengan air, cairkan dengan air, terhasillah asid sulfurik. Jadi ingat, dalam proses Haber adalah proses penghasilan amonia secara besar-besaran. Manakala proses sentuh adalah proses untuk menghasilkan asid sulfurik pekat. Dengan yang banyaklah. Okey, ini prosesnya secara gambar aja. Sulfur dengan kehadiran udara kering. Kenapa perlukan udara? Kerana pembakaran perlukan oksigen. Kemudian terhasilnya gas sulfur dioksida. Kemudian kita panaskan lagi bersama-sama dengan oksigen yang berlebihan. Kemudian dengan kehadiran mangkin vanadium oksida. Okey, terhasilnya gas sulfur trioksida. Kemudian gas sulfur trioksida ni kita tambahkannya dengan asid sulfurik pekat. Okey. Dan juga akhir sekali untuk membentuk oleum. Oleum kemudian bercampur dengan air untuk dilarutkan dengan air untuk menghasilkan asid sulfurik pekat. Itulah dia proses sentuh. Jadi yang ini awak kena hafal. Proses sentuh, suhunya 450, tekanan dia 1 atm dan mangkin dia vanadium oksida. So penting awak kena hafal proses ni. Okey, so kita dah habis unit 4.3. So kita lihat praktis formatif 4.3. Namakan satu proses dalam hidup, proses hidup dalam badan manusia yang melibatkan konsep kadar tindak balas.
Apa yang berlaku dalam badan kita yang mengaplikasi bagi konsep kadar tindak balas? Apa yang, tindak balas yang berlaku dalam badan kita? Apa nama proses tu? Proses apa dalam badan kita yang berlaku ni yang melibatkan kadar tindak balas? Proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan. Kamu dah belajar ni pada, tak tahu lah sekolah rendah belajar tak? Menengah rendah mungkin dah belajar ni. Pencernaan makanan. Okey, bagaimanakah aplikasi kadar tindak balas mempengaruhi proses hidup? Apa dia? Dalam pencernaan makanan, dia menggunakan apa? Pencernaan makanan mesti ada kehadiran mangkin. Mangkin merupakan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Itulah dia aplikasi kadar tindak balas. Kehadiran mangkin semasa proses pencernaan akan mempercepatkan pencernaan makanan. Okey, baik. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas bagi proses haba dan juga proses sentuh. So inilah jawapannya. Okey pelajar, boleh? Okey, kalau jawapan lengkap ada dekat sini. Proses pencernaan makanan, kadar tindak balas akan ditingkatkan dengan kehadiran enzim sebagai mangkin. Proses haba tadi dah tahu kan? Suhu tinggi, tekanan tinggi, mangkin ferrum ataupun serbuk besi. Okey, proses sentuh, suhu tinggi, tekanan rendah dan juga mangkin vanadium oksida. Okey, baik. So kita nak lihat praktis sumatif 4. Pada muka surat 138 ni juga kena buat. Tadi pun praktis formatif 4.3 buat dalam buku latihan sains 1. Begitu juga dengan praktis sumatif 4. Praktis sumatif 4 juga buat dalam buku latihan sains 1. Okey, soalan yang pertama, apakah yang dimasukkan oleh tindak balas kimia? Topik yang pertama sekali 4.1. Apa maksud tindak balas kimia? Siapa nak jawab? Apa maksud tindak balas kimia? Saya tak buka mic ke apa ni? Semua orang tak dengar ke? Ada buka mic ni? Tak ada seorang pun yang dapat. Buku teks mana? Satu, proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Okey, kita lihat pada topik 5.1. Ada awak nampak dekat sini. Okey ni. Sorry. Awal-awal tadi. Apa tadi maksud tindak balas kimia? Iaitu tindak balas merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. So itu maksudnya tindak balas kimia. Okey, soalan yang kedua. Adakah kadar tindak balas dipengaruhi oleh tekanan? Dipengaruhi tak oleh tekanan, kadar tindak balas? Adakah kadar tindak balas dipengaruhi oleh tekanan? Ya atau tidak? Adakah tekanan mempengaruhi kadar tindak balas? Ya. Ya. Awak kena ingat balik ada 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Betul tak? Yang pertama apa dia? Tekanan dia. Okey, yang kedua, tekanan ni hanya untuk apabila bahan tindak balas dalam keadaan apa?
Bahan itu dalam keadaan gas sahaja. Cecair dengan pepejal tak boleh. Sebab dia sukar dimampatkan. Okey, yang kedua, faktor apa yang kedua? Yang mempengaruhi kadar kita balas. Suhu. Okey, yang ketiga, saiz bahan tindak balas. Yang keempat, kepekatan bahan tindak balas. Okey, dan yang kelima apa? Mangkin. Ya, kehadiran mangkin. Okey, baik. Okey, kemudian ni soalan dia kata tadi dah jawab kan? Ya. Tekanan ya, kadar tindak balas dipengaruhi oleh tekanan. Kemudian dia suruh awak terangkan jawapan. So, untuk penerangan jawapan, awak kena jawab. Semakin tinggi tekanan, maka semakin tinggi kadar tindak balas. Itu saja cukup penerangan dia. Okey, soalan yang kedua. Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas antara marmar, iaitu kalsium karbonat dengan asid hidroklorik cair. So, murid tersebut telah menjalankan eksperimen menggunakan ketulan marmar set 1 dan mengulangi eksperimen itu dengan menggantikan ketulan marmar dengan serbuk marmar untuk set 2. So, ingat, yang set 1 ni keputusannya ini untuk ketulan marmar. Yang set 2 ni pula untuk serbuk marmar. So ini adalah dia punya keputusan. Okey, isi padu gas yang terkumpul untuk kita lihat kadar tindak balasnya. Okey, soalan yang pertama, dalam eksperimen ini nyatakan pem boleh ubah dimanipulasikan ataupun PM. PM juga dikenali sebagai faktor yang diubah suai. Maksudnya dia yang berbeza. So apa yang berbeza dekat sini? Apa yang berbeza dekat sini dalam eksperimen ni? Apa yang berbeza? Okey, yang pertama dia gunakan ketulan marmar, saiznya besar, PM1. Yang kedua dia gunakan serbuk marmar, iaitu saiznya kecil. Jadi PM kita ialah apa? Jadi apa PM kita? Saiz ketulan marmar. Ya, bukan saiz ketulan saiz. Saiz ketulan betul lah. Saiz ketulan marmar. Ataupun kalau awak tak keluar perkataan saiz ni, awak juga boleh buat ketulan marmar dan kita tulis, maksudnya kita tulis PM1 dan PM2. Ketulan marmar dan serbuk marmar sebagai kita punya PM. Boleh guna salah satu. Sama ada awak nak guna saiz ataupun awak nak gunakan PM1, PM2. Ketulan marmar dan serbuk marmar. Okey, yang kedua ialah pem boleh ubah bergerak balas ataupun PB. So, PB kita nak tengok dekat mana PB? PB kita tengoklah dekat sini. Apa PB-nya? PB kita nak tengok apa? Nak tengok masa ke kita nak tengok isi padu gas yang terkumpul? Isi padu gas terkumpul. Ya, betul. PB ialah pemerhatian. Kita nak lihat isi padu gas terkumpul. Okey, baik. Yang dimalarkan, maksudnya faktor yang tetap, yang tidak diubah suai, maksudnya yang sama. Apa dia? PD, yang sama ialah apa? Apa yang sama dekat sini? Apa yang sama? Kedua-duanya kita gunakan apa? Kedua-duanya kita gunakan ketulan marmar. Keduanya kita gunakan bahan yang sama, iaitu marmar, iaitu kalsium karbonat, iaitu jenis bahan tindak balas. Ataupun kita boleh guna juga kepekatan asid hidroklorik. Pun boleh. Sebab apa kat sini dia gunakan asid hidroklorik, dia ada tak nyatakan berapa kepekatan dia? Oh, tidak pula dinyatakan. Maka kita jangan gunalah walaupun kita tahu memang dia mesti sama. Kalau tak sama, tak valid eksperimen ni. So yang jelas dinyatakan dalam soalan, dia ada menyatakan kadar tindak balas antara marmar dengan asid hidroklorik cair. Jadi awak boleh tuliskan dekat situ jenis bahan tindak balas, ataupun awak boleh juga kepekatan macam tak nyatakan kat sini kan berapa mol kan. So tulislah jenis bahan tindak balas.
So PD-nya adalah jenis bahan tindak balas, iaitu kita gunakan marmar sebagai bahan tindak balas. Okey, soalan B, nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ni. Apa dia hipotesis? Ingat, hipotesis dia mesti ada PM dan dia mesti ada PB. Dan saya galakkan PB ni kita gunakan PB tersirat, bukannya tersirat. Yang awak nyatakan tadi isi padu gas yang terkumpul ini adalah PB tersurat. Cikgu nak PB tersirat. PB tersirat ialah apa? Apa PB tersirat eksperimen ni? Kadar tindak balas. Itu ialah PB tersirat. So PM kita ialah saiz. PM kita ialah saiz ketulan ataupun saiz marmar. Pun dah cukup, tak payah ketulan. Saiz marmar. Jadi apa kaitannya antara PM dan juga PB? So buatlah kaitan. Apa kaitan antara saiz marmar dengan kadar tindak balas? Semakin apa? Semakin kecil saiz marmar, semakin tindak balas dia semakin apa? Meningkat. Semakin meningkat ataupun semakin tinggi kadar tindak balas. Cikgu ulang Semakin kecil saiz marmar, semakin tinggi kadar tindak balas. So itu adalah hipotesis. So ingat hipotesis you mesti kaitkan di antara PM dan juga PB. Cikgu galakkan guna PB tersirat. So PM adalah saiz marmar, PB tersirat adalah kadar tindak balas. So kaitkan antara ni dua. So awak boleh buatlah semakin kecil saiz marmar, semakin tinggi kadar tindak balas. Ataupun awak nak guna apabila PM maka PB pun boleh juga. Apabila saiz marmar kecil, maka kadar tindak balas tinggi atau meningkat. Okey, soalan C. Berdasarkan jadual 1, lukis 2 graf isi padu gas terkumpul melawan masa pada paksi yang sama bagi eksperimen set 1 dan set 2 di atas kertas graf. Bermakna awak kena buat satu graf saja, tapi dalam graf tersebut ada dua. Paksi tu awak buat satu paksi saja untuk graf, tapi dalam paksi tu ada dua graf, iaitu bagi tindak balas yang eksperimen 1 dan juga eksperimen 2. So that dia akan dapat macam ni. So dalam satu paksi yang sama ada dua set. So set 1, set 2 dan juga set 1. Okey. Okey, so ni dah dapat grafnya, tapi ingat pelajar jangan gunakan dot-dot macam ni. Kalau guna dot-dot macam ni salah. Awak kena gunakan simbol pangkar. So buatlah pangkar dan pangkar. Kemudian awak nampak titiknya semua tak boleh gunakan pembaris untuk sambungkan. Maka awak kena buatnya sebagai freehand. So buatlah freehand. Alright. Okay, ini cikgu padang sebab apa nanti cikgu nak ajar macam mana nak kira kadar tindak balas. Okey, baik. Okey, berdasarkan eksperimen set 2. So kita nak tengok set 2 saja. Yang ini je Kita tengok pada set 2 sahaja, graf set 2 saja. Hitungkan kadar tindak balas purata dalam minit yang pertama. Okey, sebelum tu pelajar cikgu nak cakap ada yang tak pandai nak tak pandai nak buat paksi ni. So kalau awak tengok dekat bawah sini dia ada 10 petak kecil. 10 petak kecil bersamaan dengan 30 bersamaan dengan 30 saat. Kalau yang ini pula dia gunakan berapa petak kecil ni? 10, 20, 30 betul tak? Kita tengok 10, 5, 10, 15, 20. So 20 petak kecil. 20 petak kecil bersamaan dengan 20 cm padu gas yang terkumpul. So nanti sebab awak nak lukis nanti awak tak tahu. Okey, kita cuba yang pertama. Kita cuba yang pertama tengok pada ni.
Okey, kalau kosong senang je. Kalau kosong, semua kosong. Okey, so yang itu dia tak buat. Sebab dia kat sini ke? Sini kosong. Okey, semua kosong. Okey, kemudian pada saat yang ke-30 bagi set 1 dia 12.5. Macam mana nak buat 12.5? Set 1 yang kedua So dekat sini 12.5 dekat sini. Macam mana dapat dekat situ? So cikgu besarkan. Okey, ini satu ni nilainya berapa? Macam mana nak kira? Awak ambil kalkulator. Ini semua ni dari sini sampai sini nilainya adalah 20 kotak kecil. Okey, beza antara 20 dengan 10 bersamaan dengan 10 sentimeter padu. Bermakna kalau 20 kotak kecil bersamaan dengan 10 sentimeter padu, satu kotak kecil bersamaan dengan 10 bahagi dengan 20. So, satu petak kecil bersamaan dengan 10 bagi 1 bagi 2 apa? 0.5 cm padu. Jadi satu petak kecil ni nilainya 0.5. Jadi sekarang ni pada bacaan 30 saat sepatutnya dia adalah 12.5 cm padu. So macam mana nak cari 12.5 cm padu? So kita kira lah satu petak kecil nilainya 0.5. So 0.5 tambah lagi 0.5 jadi 1, tambah lagi 0.5 jadi 1.5, tambah lagi 0.5 jadi 2, tambah lagi 0.5 jadi 2.5. So nak dapatkan 12.5, 10 sampai sinilah. Sini adalah nilainya 12.5 cm padu. Masa dia berapa? Masa dia tengokkan ke bawah iaitu pada masa 30 saat. Sebab ada yang tak tahu nak plotkan graf. Okey, kita try yang bagi set yang kedua. Kalau set yang kedua, kalau set yang kedua dia adalah 20 tepat. Kalau 20 tepat tu senanglah. So 30 saat 20 tepat dekat sini. So tandakan sini. Okey, kita pergi yang ketiga. Okey. Mungkin ada yang tak dapat lagi. Okey, kalau 60 saat, ini nilainya tepat. Tak apalah, kita ambil lah. 23. Okey, bagi set 1. Nilainya 23 pada 60 saat. So macam mana dapat 23? Satu petak kecil, ingat satu petak kecil nilainya 0.5. So nak dapatkan 23, dia mesti tambah lagi 3 cm padu. Okey, macam mana dapat 3 cm padu? Berapa kali 0.5? So kita kira 0.5 tambah 0.5 baru dapat 1. So 2 petak kecil. Senang kata 2 petak kecil nilainya 1. Tempat 1 petak kecil nilainya 0.5, 2 petak kecil nilainya 1. So kat sini 21, sini 22, sini 23. So tengok kat sini. Yes, betul, sini 23 dan masanya pula adalah, kalau bawa ke bawah, masanya pula adalah 60. Okey, baik. Faham tak belajar? Okey, kalau yang bawah ni pula, okey. Dari sini paksi yang X, Okey, ini ke sini nilainya berapa? 120 tolak dengan 90. Nilainya berapa? 30. 30 apa? 30 saat. Jadi satu petak kecil ni nilainya berapa? 30 bahagi dengan, ada berapa petak kecil? Ada 10. 30 bahagi dengan 10. So, dapat 3. Dapat berapa kat sini? Satu petak kecil, 30 bagi 10 dapat 3. Jadi setiap satu petak kecil nilainya 3 saat. Nilainya 3 saat. So 90, 93, 96, 99 dan seterusnya sampailah dapat 120. So satu petak kecil ni nilainya 3 saat. So buatlah graf ni. Alright, plot semua. Alright. Okey, dapat Okey, sekarang kita nak kira kadar tindak balas purata dalam minit yang pertama. 1 minit. Okey, 1 minit bersamaan dengan 60 saat. So, kita tengok pada graf 60 saat. Mana 60 saat? Okey, so ini 60 saat.
Okey, so kita tengok dia dekat sini 60 saat. Ambil pembaris ataupun kita tengok pada jadual dia senang. Okey, tengok pada jadual dah ada kan? Ni jadualnya. Dia nak bagi set yang kedua. So awak tengok yang bawah ni. Tengok yang bawah ni sahaja set yang kedua. Dia kata pada purata tindak balas purata dalam minit yang pertama iaitu pada saat yang ke-60. So saat yang ke-60 yang ini. So berapa bacaan dia? 32. Macam mana nak kira kadar tindak balas? Isi padu bahagikan dengan masa. So you akan dapat dekat sini 30 cm padu bahagikan dengan masa 60 saat. So akan dapat 30 bahagi dengan 60 akan dapat 0.5 cm padu per saat. So itu adalah kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Okey, sekarang kita tengok kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama. Kalau 2 minit pertama bersamaan dengan apa? Kita pergi kat sini. Okey, 2 minit yang pertama bersamaan dengan 120 saat. Sama dengan 120 saat. So tengok pada jadual 120 saat. Ni 120 saat. So isi padu dia 43. So nak kira tindak balas purata. So sama dengan 43 cm padu bahagi dengan masa dia 120 saat. So kamu akan dapat 43 bahagi dengan 120, you akan dapat 0.36. Okey, 0.36 cm padu per saat. Okey. Okey, sekarang kadar tindak balas purata dalam minit yang kedua. So kalau dalam minit yang kedua awak kena tolak. Minit yang kedua tolak dengan minit yang pertama. So minit yang kedua adalah pada 120 saat iaitu 43 cm padu, tolakkan dengan minit yang pertama iaitu 60 saat 32 cm padu. So untuk yang ni 43 tolak dengan berapa tadi? 32, 43 tolak dengan 32 cm padu bahagi dengan masa dia minit yang kedua 120 saat tolak dengan minit yang pertama 60 saat. Okey, so kamu akan dapat 43 tolak dengan 32 sama dengan 11 bahagi dengan 60. So akhirnya akan dapat 60 saat. So 11 bahagi dengan 60 akan dapat 0.18 cm padu per saat. Itu untuk minit yang dalam minit kedua. Okey, kemudian soalan tanya kadar tindak balas pada masa 60 saat. So pada masa 60 saat ni kita kena buat kecerunan pada gram. 60 saat ni kita tengok yang set yang kedua kan. So ini adalah set yang kedua dekat sini. 60 saat dia dekat sini. So ambil pembaris. Okey, ambil pembaris, buatlah garisan. Ambil pembaris, buatlah garisan daripada mana sampai mana, ikutlah. Sampai daripada sini, dia ni mesti ada tambah tolak 1 ni kat sini. So jangan risau. So nak ambil yang ini sampailah sini. Kena atas lagi pun boleh. Makin dia besar, makin dia jadi lebih tepat. Okey, sebenarnya lah. Okey. Okey, kemudian okey, gariskan. Okey. Okey. So macam mana nak kira? Okey, yang ini kan kita dah belajar PQR iaitu P tolak dengan Q sama dengan Q tolak dengan ni R. Q
Q tolak dengan R. Okay, so P tolak Q. P dekat sini berapa? So tengok bawakan dia ke tepi. P dekat sini ialah dekat sinilah. Okay, cikgu pakai pen warna biru. Okay, bawakan dia ke tepi. So dekat sini nilainya berapa? So dia ada berapa petak kecil ni? Dia ada balance 3 kan? Bermakna dekat sini jadi 20. 20 tolak dengan 3 berapa? 20 tolak dengan 3 sama dengan 17. So ada 17 petak kecil. 17 petak kecil bersamaan dengan 17 darab dengan 0.5. So dapat 8.5. So sini sampai sini nilainya adalah 8.5 cm padu. Jadi 30 tambah dengan 8.5 dapat 38.5. So dekat sini P nilainya 38.5. Okay, tolak dengan Q. Q pula berapa ke sini? So dia dekat sini. So berapa petak kecil? 1, 2, 3. 3 petak kecil. Jadi nilainya berapa? 0.5 darab dengan 3 sama dengan 1.5. So kat sini nilainya 21.5. Okay, 21.5. Jadi kat sini tolak dengan 21.5. Bahagi dengan Q. Dia punya masa. So cikgu kecilkan. Okay. Q dia punya masa, kita tengok kat sini. Okay, masanya pada tepat-tepat pada 90. So 90 tolak dengan yang ni R. Okay, so dekat sini. Ni ada berapa petak kecil ni? Ada 3 petak kecil. Tadi 1 petak kecil nilainya 3 saat. So dekat sini berapa? 3 saat lah. Tolak dengan 3. 90 tolak dengan 3. So dapat jawapan 38.5 tolak 21.5 dapat 17. Bahagi dengan 90 tolak 3 sama dengan 87. Sorry, ini sentimeter persegi, ini saat. Sentimeter persegi saat. So dapat 17 bahagi dengan 87. Kamu akan dapat 0.19 kan? 19 bermakna 0.2. 0.2 sentimeter padu per saat. Okey. Dapat tak? Nak kira yang ke-60 saat. Tindak balas purata dalam kadar tindak balas pada masa 60 saat. So 60 saat betul dekat sini. So itulah dia. Alright? Cara nak kira dia. Okey, yang kelima. Okey, kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas tersebut. So kita tengok keseluruhan kan bagi set yang kedua. Keseluruhan dia berhenti pada berapa? Dia punya isi padu pada 45. Jadi masanya berapa? 150. Maka dia punya kadar tindak balas dia awak buat macam ni. Tadi berapa tadi? 45. 45 cm padu bahagi dengan berapa masanya tadi? 150. 45 bagi 150 saat. 45 bahagi dengan 150. Kamu akan dapat 0.3 cm padu per saat. Okey. Okey, soalan E. Berdasarkan keputusan eksperimen set 1, hitung kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas tersebut. Dia nak set 1. Kalau set 1 berapa pula? Okey, kalau set 1, okey, dia berhenti pada 45 juga, masanya pula adalah 180. So, yang ini okey, yang ini 45 bahagi dengan 100, lupa cikgu. 180 saat sentimeter padu. So 45 bahagi dengan 180, kamu akan dapat 0.3
25 cm padu per saat. Jadi awak tengok kat sini. Bila kita buat perbandingan kat sini, kalau bagi set yang kedua, iaitu kepekatannya, awak tengok set yang kedua saiznya lebih kecil kan? Set yang kedua saiznya lebih kecil. Tengok dia punya kadar tindak balas dia 0.3. Set yang pertama, ketulan marmar. Saiznya lebih besar. Dia punya kadar tindak balas dia 0.25. Jadi kat sini mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi kadar tindak balas? Set yang kedua, kerana saiz ketulang marmarnya kecil. Kalau set 1, dia punya kadar tindak balasnya 0.25, lebih rendah. Bermakna saiz bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas. Okey. Okey, baik. Kita pergi pada soalan yang ketiga. Enzim pencernaan merupakan mangkin biologi yang boleh mengubah kadar penguraian. Ini yang berlaku dalam badan kita. Tapi yang ini kita gunakan sebut pencuci. Sebut pencuci biologi juga diletakkan dengan enzim. Okey, enzim iaitu mangkin biologi. Okey, dia boleh mengubah kadar penguraian molekul makanan yang kompleks kepada molekul yang ringkas dalam sistem pencernaan. Jadi apakah kegunaan enzim pencernaan selain membantu pencernaan makanan? Kalau dalam badan manusia dia penguraian makanan. Kegunaan mangkin. Okey. Dalam rajah ini menunjukkan satu contoh aplikasi mangkin biologi dalam kehidupan harian, iaitu penggunaan serbuk pencuci biologi untuk menyingkirkan kotoran. Okey, soalan yang pertama, kandungan dalam serbuk pencuci biologi, dia mengandungi protease dan lipase. Tindakan optimalnya pada suhu yang tinggi 40 darjah Celsius kerana suhu yang tinggi akan mempercepatkan kadar tindak balas. Dia lebih efisien daripada deterjen biasa. Okey, dan dilarang jangan guna air yang mendidih. Kalau air yang mendidih suhunya 100 darjah Celsius, sangat tinggi. Sebab apa sangat tinggi ni? Tak boleh. Kerana suhu yang tinggi akan memusnahkan protease dan juga lipase. Protease dan juga lipase ini merupakan enzim. Enzim adalah mangkin. Mangkin adalah bahan yang mempercepatkan tindak balas. So tak boleh suhu air yang mendidih kerana suhu dia tinggi dapat memusnahkan enzim. Enzim ni dia hanya boleh bertahan sehingga suhu 60 darjah Celsius saja. Kalau suhu 40 darjah Celsius dia tak musnah lagi, dia tak denature lagi. So tapi tindakannya sangat baik. Okey, dan juga jangan digunakan untuk mencuci pakaian sutera. Pakaian sutera ni dia ada melibat dia dibentuk daripada tindakan ulat sutera so dia ada protein kat situ. Nanti dia akan menguraikan protein pada pakaian sutera, jadi baju sutera tu akan jadi rosak. Kerana kita ada apa ni? Kita ada protease dan juga lipase. Enzim ni dia akan menguraikan pakaian sutera. Pakaian sutera ni terdiri daripada protein. Okey, namakan dua contoh mangkin biologi dalam serbuk pencuci. Tadi saya dah cakap, apa dia mangkin dalam serbuk pencuci tadi? Mangkin adalah enzim. Enzim dalam serbuk pencuci adalah protease dan juga lipase. Protease dan lipase. Okey, apakah kesan mangkin biologi tersebut terhadap bahan makanan yang terdapat pada baju? Jadi dia buat apa? Apa kesan mangkin tersebut? Mangkin tersebut dia dapat mempercepatkan kadar tindak balas bagi menguraikan bahan makanan yang ada pada baju. Iaitu kalau protease ni, protease dia akan menguraikan. Jadi saya betulkan, protease ni akan menguraikan protein kepada polipeptida. Sekejap. Cikgu tunjukkan kat sini teruslah. Protease ini akan menambahkan kadar penguraian molekul protein kepada asid amino. Manakala lipase tadi mungkin akan menambahkan kadar penguraian molekul lemak kepada asid lemak dan gliserol. Dia akan uraikan. Alright. Okey, kemudian nyatakan satu faktor yang mempengaruhi keberkesanan mangkin biologi ini terhadap tindak balas, iaitu suhu.
Kalau suhu yang tinggi, dia akan memusnahkan mangkin ataupun enzim tadi. Okey, soalan seterusnya, bagaimanakah faktor ini mempengaruhi tindakan mangkin biologi? Tadi pun saya dah terangkan, mangkin biologi ini dapat berfungsi paling baik pada suhu 40 darjah Celsius. Kalau pada suhu yang tinggi, mangkin akan dimusnahkan. Maka kotoran tak dapat dibersihkan. Alright, so kita dah habis buku teks, kita tengok buku SPS. So yang ini muka surat 51, awak buat sendiri. Kita lihat soalan ni. Okey, section A, jadual menunjukkan gas yang dikutip dalam 2 minit. Gas yang dikutip dalam 2 minit bagi tindak balas antara kalsium karbonat berlebihan dan juga asid hidroklorik. Ini sama tadi, marmar tadi, kalsium karbonat. Okey, baik. Soalannya, okey. Kepekatan, yang ni diguna kepekatan. Tadi saiz kalsium karbonat ataupun saiz marmar. Tapi kali ni kita ubah dia punya kepekatan asid hidroklorik tu. Satu kita guna kepekatan yang rendah. Nak tahu kepekatan, tengok pada mana? Tengok pada ni. Ini adalah dia punya kepekatan. Yang ini pula adalah kepekatan yang tinggi. Tengok pada dia punya ni. Ini 0.5. Kepekatan rendah. Yang ni 1.0. Kepekatan tinggi. Awak tengok dia punya isi padu gas yang dikumpulkan. Okey, kalau kepekatan rendah 20 je. Kalau kepekatan tinggi 40. Ini menunjukkan bahawa kepekatan asid yang tinggi mempengaruhi kadar tindak balas. Di mana kadar tindak balas lebih cepat apabila kepekatan asid tu lebih tinggi. Okey, soalan yang pertama. Apakah maksud kadar tindak balas? So, boleh tengok daripada buku teks. Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Yang ni ada dalam buku teks. Okey. Okey, kemudian soalan B, hitungkan kadar tindak balas bagi eksperimen 1 dan 2 dalam 2 minit. Macam mana nak kira dalam 2 minit? Tengok je lah dalam jadual ni. Isi padu gas hidrogen ni, eksperimen ni dibuat dalam masa berapa? 2 minit. So kita terus je ambil data daripada sini. Okey, kalau eksperimen 1, isi padu gasnya adalah 20 cm padu. So nak kira kadar tindak balas dia 20 cm padu bahagi dengan masa dia berapa? Masa dia kan 2 minit. Kalau 2 minit bersamaan dengan berapa saat? 2 minit bersamaan dengan 120 saat. So bahagi dengan 120 saat. So akan dapat 20 bahagi dengan 120, you akan dapat 0.17. 0.17 cm padu per saat. Okey. Ataupun awak nak gunakan minit pun boleh. 20 bahagi, sekejap, saya tengok. Sekejap ya. Kita guna dalam saat lah. Okey, kemudian yang kedua pula, eksperimen yang kedua, dia punya isi padu gas dia adalah 40. Jadi 40 cm padu bahagi dengan 2 minit bersama dengan 120 saat. So 40 bahagi dengan 120, awak akan dapat 0.33 cm padu per saat. So kat sini pun kita dah nampak kadar tindak balas dia. Yang ni 0.17. Dia lebih rendah. Yang ni 0.33 lebih tinggi. Eksperimen yang kedua dia gunakan kepekatan asid hidroklorik yang tinggi. Okey, soalan C. Bandingkan kadar tindak balas eksperimen 1 dan 2. Jelaskan jawapan anda berdasarkan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So bandingkan kadar tindak balas. Dia suruh bandingkan kan? So, kadar tindak balas bagi eksperimen 2 lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Kemudian disuruh jelaskan kenapa? Berdasarkan faktor kan? So, faktor apa yang mempengaruhi? Kepekatan. Jadi, semakin macam mana awak nak jelaskan? Semakin tinggi kepekatan asid hidroklorik
ataupun itu merupakan bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, dah siap. Okey, soalan yang kedua. Okey, ini soalan bahagian C iaitu eksperimen. Dia tanya deterjen yang lebih pekat dapat membersihkan pakaian kotor yang lebih cepat. Betul tak? Dia lebih pekat, maksudnya kepekatan dia tinggi. Maka pakaian kotor lebih cepat dibersihkan. Sebab faktor kepekatan bahan tindak balas akan meningkatkan kadar tindak balas. Okey, jadi soalan yang pertama, nyatakan satu penyataan masalah daripada maklumat di atas. Untuk penyataan masalah ni, syaratnya dia mesti ada PM, dia mesti ada PB dan dia mesti ada tanda soal. Itu 3 syarat untuk penyataan masalah. So, apa kita punya PM ni? Sebab dia nak kaji tentang apa ni? Tentang kepekatan kan? So, kepekatan adalah kita punya PM, kita punya PB adalah kadar tindak balas. Tapi, soalan A ni dia mesti berdasarkan ni. Berdasarkan situasi. Situasi kita adalah deterjen yang lebih pekat dapat membersihkan pakaian kotor dengan lebih cepat juga. Jadi awak buat soalan berdasarkan situasi. So macam mana soalan yang awak boleh buat? Apa soalan yang awak boleh buat? Adakah deterjen yang lebih pekat dapat membersihkan pakaian kotor dengan lebih cepat? Tanda soal. Boleh. Tak ada masalah. Ataupun bagaimanakah kepekatan deterjen dapat membersihkan bagaimanakah kepekatan deterjen dapat mempengaruhi pembersihan pakaian kotor. Tapi cikgu sangat tak galakkan awak gunakan perkataan mempengaruhi, dipengaruhi. Jangan. Awak buat yang pertama tadi. Okey, adakah deterjen yang lebih pekat dapat membersihkan pakaian kotor dengan lebih cepat? Tanda soal. Betul. Tambah perkataan apa? Tambah perkataan adakah dan tambah tanda soal untuk penyataan masalah. Okey, untuk B, cadangkan satu hipotesis berdasarkan penyataan untuk mengkaji penyataan di atas. So sedangnya hipotesis ni dia menjawab kepada soalan. Soalan tanya, adakah deterjen yang lebih pekat dapat membersihkan pakaian kotor dan lebih cepat? Awak mesti jawab. Awak jawab ya, yalah. Jadi awak terus je tulis. Tak perlulah awak jawab ya. Awak terus jawab je, deterjen yang lebih pekat dapat membersihkan pakaian kotor dengan lebih cepat. Sama je, dia punya hipotesis sama saja dengan situasi ni. Okey, sebab hipotesis dia jawab pada penyataan masalah. Okey, soalan C. Berdasarkan penyataan yang diberi, reka bentuk suatu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis anda dengan menggunakan ketulan zinc, asid hidroklorik. So digunakan kepekatan yang berbeza. 1 mol dengan 0.1 mol. So kepekatan dia berbeza. Kelalangkun, penyumbat getah dan juga jam randik. So awak kena rancang eksperimen dengan menggunakan radar dan bahan yang diberikan. So first kali kalau awak tak tahu rancangannya apa, awak lukis gambar dahulu. So dia ada ketulan zinc, dia ada asid. So dan dia ada kelalangkun. So bermakna kat sini ini adalah bekas untuk kita isi bahan. So awak lukis dahulu. Okey, dia ada kelalangkun. So awak terus lukiskan 2 set kelalangkun A. Lukisan cikgu tak bercantik. Kelalangkun A dan kelalangkun B. Dah siap lukis, jangan lupa labelkan kelalangkun. Okey, kemudian dah ingat dalam gambar rajah you mesti ada PM1, PM2 dan juga PD. So kena lukiskan lengkap. Okay, lepas buat kelalangkun dia kata ada ketulan zinc, betul? So lukiskan ketulan zinc, ketulan zinc. Tulis, labelkan ketulan zinc. Okey, kemudian dia ada bagi apa lagi? Cikgu dah lupa. Dia bagi apa lagi? Asid hidroklorik 1 mol dan 0.1 mol. Desimeter. Desimeter padu. So, asid hidroklorik tu ada 2. Kepekatan yang berbeza. So, letak kat sini. So, kalau cecair, kita mesti ada tanda simbol macam ni.
So labelkan dia. Yang ini asid hidroklorik, kepekatan dia 1.0 mol desimeter padu. Okay, yang ini pula asid hidroklorik 0.1 mol desimeter padu. Betul tak? Kita tengok balik pada soalan. 1 mol dengan 0.1 mol. Okey, kemudian ada apa lagi? Penyumbat getah. Apa guna penyumbat getah? Penyumbat getah kita gunakan untuk tutup ke atas ni. Okey, so tutup dekat atas ni. So labelkan, jangan lupa setiap apa yang diberi dalam senarai radar dan bahan tu awak kena lukiskan. Penyumbat getah. Okey, satu lagi yang dibagi adalah stopwatch ataupun jam randik. Jam randik ni tak payahlah awak nak lukiskan jam randik sebab jam randik digunakan untuk mengambil masa. Okey, dan sekarang kita check. Ada tak kita punya PM1, PM2 dan juga PD? So, PM kita ialah apa? PM ialah yang berbeza tak sama. Apa yang berbeza kat sini? Pada kelalang kon A dan kelalang kon B. Apa yang berbeza? Cepat belajar, apa yang berbeza? Asid hidroklorik. Asid hidroklorik kan? Berbeza kan? Apa yang berbeza tentang asid hidroklorik tu? Dia punya apa yang berbeza? Isi padu Kepekatan. ke? Yes, kepekatan. Kalau yang kelalang kon A, asid hidroklorik kepekatan dia tinggi, 1.0 mol desimeter padu. So ini adalah PM1. PM1 dah ada. Jadi PM2 kita ialah kepekatan yang rendah, 0.1 mol desimeter padu. So ini adalah PM2. So kita dah dapat 2 markah dah pada gambar radar. Yang tak ada ialah P apa? PD, betul tak? Jadi PD kita ialah apa? Awak rasa-rasa. Tengok pada kelalang kon A dengan kelalang kon B. Apa yang mesti sama? PD ialah yang sama. Apa yang sama? Ingat, radas tak boleh jadi PD. Ketulan zinc. Apa yang sama tentang ketulan zinc ni? Dia punya apa? Yang mesti kita samakan. Baru dia Ketulan. menjadi PD. Betul. Dia punya apa? Bentuk? Salah. Apa yang mesti sama dengan ketulan zinc tu? Dia punya apa? Dia punya apa pelajar? Size. Saiz. Bagus. Saiz. Tapi dalam gambar raja ni, kita tak boleh nak tulis. Tak boleh nak tulis ketulan zinc ni. Saiz ketulan zinc tak boleh tulis. Kalau dalam ayat boleh. Dengan menggunakan saiz ketulan zinc yang sama. Itu boleh dapat PD pada ayat. Tapi dekat dalam gambar awak tak boleh nyatakan dekat sini saiz. Ketulan zinc dalam kurungan boleh jugalah. Ketulan zinc dalam kurungan saiz yang sama. Saiz yang sama. Macam ini boleh dapat PD. Selain daripada saiz, apa lagi yang boleh jadi sama? Selain daripada saiz, dia punya apa? GSIM. Kalau GSIM, awak boleh nyatakan pada gambar raja. Iaitu, awak tulislah kat sini, 5 gram. GSIM, ketulan zinc. Jadi dekat sini, awak dah dapat dia punya PM dan juga PD. Kalau PB pula apa? PB pula apa? Kat sini ada jam randik bukan? Mesti ada kegunaan jam randik ni untuk mendapatkan P apa? Untuk dapatkan PB, iaitu kalau ada jam randik mesti kita nak cari masa. Masa apa ni? PB tersurat bukan PB tersirat. Kalau PB tersirat, sebab dia berkenaan dengan tindak balas kan? PB tersirat mestilah kadar tindak balas. Kalau PB tersurat, dia ada gunakan ni, masa ni, jam randik. Masa apa? Masa untuk apa? Masa untuk ketulan zinc. Masa untuk ketulan zinc apa habis bertindak balas
Oh, masa untuk semua zinc larut. Masa untuk semua zinc larut. Masa yang diambil untuk semua ketulan zinc larut dalam asid hidroklorik. Dia punya PB tersirat ialah kadar tindak balas. Okey, jadi kita dah nampak kat sini, maka bolehlah kita buat tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen dia mesti ada PM dengan mesti ada PB. Cikgu galakkan guna PB tersirat. PM kita ialah apa tadi? Kepekatan asid hidroklorik. Jadi dekat sini tujuannya untuk mengkaji apa? Hubungan di antara, ini ialah format dia, standard dia semua eksperimen. Untuk mengkaji hubungan di antara PM dengan PB tersirat. So PM kita tadi ialah apa? Kepekatan asid hidroklorik dengan PB kita apa? PB tersirat ialah kadar tindak balas. So dah siap tujuan untuk mengkaji hubungan di antara kepekatan asid hidroklorik dengan kadar tindak balas. Okey, yang kedua mengenal pasti pemboleh ubah. Tadi kita dah kenal pasti dah pemboleh ubah, iaitu kita punya PM ialah kepekatan asid hidroklorik. Kita punya PB tersurat ialah masa yang diambil untuk semua ketulan zinc larut. Kita punya PB tersirat / atau kadar tindak balas. Okey, PD kita tadi kita dah bincang iaitu saiz ketulan zinc ataupun jisim ketulan zinc. Okey, dah lengkap pemboleh ubah, kita buat prosedur. Kalau prosedur ni, yang penting sekali bila awak dah tahu nak lukis gambar rajah, confirm awak dapat buat prosedur ayat. Dan prosedur ayat dia mesti ada semua pemboleh ubah, iaitu PM1, PM2, ni PM1 dah ada, PM1 mesti ada, PM2 mesti ada, PD mesti ada dan juga PB. So dah ada macam gini, so dah boleh buat ayat. Okey, kalau nak buat ayat kita tengok pada skema. Okey, baik. Senang je. Okey, yang pertama, sukat 50 cm padu asid hidroklorik 1 mol desimeter padu dengan silinder penyukat. Ini dapat P apa ni? Siapa tahu ni P apa? P apa ni? PD. PD? PD yang mana? Okey, betul. Ada PD sebenarnya. Apa PD dia? Tadi awak punya PD apa? Saiz ketulan zinc dan juga jisim ketulan zinc. Betul tak? Tapi ni tak ada pun saiz dengan jisim ketulan zinc. Ada lagi satu PD yang awak boleh gunakan, iaitu apa? Isi padu asid hidroklorik. Oh, kat sini pun dah ada Sekejap Tengok pada soalan. Oh, soalan tak ada. Dia tak cakap isi padu. Tapi dekat sini dia tulis isi padu kan. Bermakna awak boleh letakkan kat sini isi padu. 50 cm padu. Dekat sini hidroklorik yang 0.1 mol pun letak 50 cm padu. So kita dah ada ekstra satu lagi PD. Iaitu isi padu asid hidroklorik yang sama. Yang ini juga boleh jadi PD. Alright. So dekat sini yang ini adalah PD yang pertama. Selain daripada tu ada apa lagi? Nampak tak ni? Asid hidroklorik 1 mol desimeter padu ni ialah apa? Asid hidroklorik 1 mol ialah apa? P apa? P apa? PM. PM apa? 1 ke 2? 1. PM
Jadi dalam ayat yang pertama awak dah dapat 2 markah iaitu PD dan PM1. Dah dapat dah 2 markah, senang je. Okey. Okey, kemudian dia kata dan tuangkannya ke dalam kelalang kon. Dia masukkan dulu asid. Okey, kemudian dia masukkan ketulan zinc. Dia nampak tak kat sini? Dia bagi apa ni? Jisim ketulan zinc dia gunakan 1 gram. Tadi tengok guna apa? 5 gram kan? Suka tingkau lah nak guna berapa? 1 gram ataupun 5 gram. Okey. Dia punya apa? Jisim ketulan zinc. Ini kita dah dapat PD yang kedua. Iaitu PD2. Iaitu jisim ketulan zinc. Dan masukkannya ke dalam kelalang kon. Kemudian dengan segera tutup kelalang kon dengan penyumbat getah dan goncangkan kelalang kon itu. Cikgu nak tanya, yang ini ada tak apa-apa P? Ada tak apa-apa P kat situ? Ada tak? Tak ada apa-apa P. Ingat, P kita apa? PM1 ialah, patah balik. PM kita ialah kepekatan. Kita punya PB kita ialah masa ataupun kadar tindak balas. PD kita ialah saiz ketulan zinc, jisim ketulan zinc. Tambah lagi satu. Isi padu asid hidroklorik. Tapi pada ayat yang ini ada tak mana-mana P? Dengan segera tutup kelalang kon dan dengan penyumbat getah dan goncang kelalang kon itu mulakan jam nadik pada masa yang sama. Ini tak ada apa-apa P, tak ada markah, tapi dia merupakan satu proses dalam eksperimen. Kadang-kadang dia juga dapat memberikan markah kalau melibatkan proses eksperimen. Okey, seterusnya. Rekod masa semua zinc larut dalam asid hidroklorik. Cikgu nak tanya. Ini dapat markah P apa? P apa ni? Rekod masa semua zinc larut dalam asid hidroklorik. PB. PB, bagus. PB. Iaitu apa? Masa untuk semua zinc larut dalam asid hidroklorik. Tapi lengkap tak ayat PB ni? Lengkap tak? Tak lengkap. Ayat PB kena mulakan dengan perhatikan. Macam mana kalau awak buat ni nak ambil masa kalau awak tak tengok jam? So mesti perhatikan dan rekodkan. Ingat ayat PB mesti ada perkataan ni. Perhatikan dan rekodkan. Masa semua zinc larut dalam asid hidroklorik. Sekarang ni kita tengok prosedur yang terakhir. Ulang eksperimen dengan menggunakan asid hidroklorik 0.1 mol desimeter padu. Ini ialah P apa? P apa? PM2. Bagus. So, cukup tak semua P? Kita ada PM1, kita ada PM1, kita ada PM2, kita ada PB dan kita ada PD. PD ni banyak. Macam-macam, ada 2 PD dalam ayat. Okey, faham tak? Okey, last sekali ialah penjadualan data. So, dalam penjadualan data dia mesti ada maklumat berikut. So, tengok pada skema tu. Awak jangan, boleh tengok skema tapi tak semua skema tu betul. Okey. So, dalam penjadualan data mesti ada PM. PM-nya ialah apa? Kepekatan asid hidroklorik. Ini je salah ni. Ini jangan buat Yang sebab tu cikgu kata jangan ikut betul-betul pada skema belakang. Ada yang salah. Tak boleh letak sini. Itu dah nama kepekatan. Okey, kepekatan saja asid hidroklorik. Itu adalah PM. 1 mol desimeter padu. Ini baru PM. PM1. 0.1 mol desimeter padu. PM2. Dan masa yang diambil untuk semua zinc larut merupakan PB. So ingat, penjadualan data mesti ada PM, PM1, PM2 dan juga PB. Adakah ni dapat 1 markah macam ni? Ini nak kena isi data ke nak biarkan kosong ni? Bahagian ni, masa ni. Biarkan kosong ke nak isi?
Kosong. Bagus, kita biarkan dia kosong sebab kita tak buat eksperimen, kita hanya buat rancangan eksperimen. Okey, cikgu nak tanya, adakah dapat markah penjaduan data adalah 1 markah? Adakah dapat tak ni? Siapa yang nampak? Pada cikgu dia tak dapat. Ada 1 silap kat situ. Syarat dah cukup, PM, PM1, PM2, PB, tapi ada 1 yang dia terlupa letak. Siapa tahu? Cepat. 2.20 dah. 2.22. Ya, cepat. Apa yang dia tertinggal? Apa yang tertinggal? Tak ada orang yang tahu Okey. Masa. Kalau masa, dia mesti ada unit. Unit bagi masa ialah apa? Unit bagi masa ialah saat. Awak kena letakkan S dekat sini. Tak letak S ni dikira salah. Faham? So jaga-jaga. Yang ada melibatkan unit, biasanya PB yang ada unit, mestilah awak letakkan unit dia. Lagi satu. Ini pun ada unit, betul tak? Kepekatan. Tengok kepekatan. Nampak? Inilah unit bagi kepekatan. Tapi kalau awak takut dengan unit ni, yang ni memang tak boleh elak. Saat ni memang kena letak. Kalau yang ini awak takut nak letak, awak boleh letakkan dekat sini apa? Kepekatan tinggi sebagai PM1, kepekatan rendah sebagai PM2. Kalau tinggi dengan rendah ni tak perlu unit. Faham tak? Tak perlu unit. Awak tulis dia kepekatan asid hidroklorik tinggi, rendah. Jadi awak tak perlu tulis 1.0 mol decimeter cube. Tak perlu. Jadi tak perlu tak unit. Jadi lebih selamat. Okey? Faham tak belajar? So kita dah habis. Perbincangan soalan sekali semua dah. So awak buat buku SPS dan juga latihan daripada buku TET dalam buku latihan sains 1. Dan cikgu nak ingatkan pada pelajar, tolong jangan salin bulat-bulat daripada jawapan buku SPS di belakang sebab ada yang silap. Okey, kita cuba tengok ini bagaimana kepada bagi kadar tiap. Nampak sini dia guna mempengaruhi. Jangan elakkan daripada gunakan perkataan mempengaruhi, dipengaruhi. Termasuklah bahagian hipotesis. Jangan. Okey, kita tengok yang ni. Dia punya hipotesis. Apabila kepekatan bahan tindak bala bertambah, kadar tindak bala bertambah. Ini sebenarnya betul untuk hipotesis. Tapi kalau soalan bahagian C ni, rancangan eksperimen, awak tak boleh buat hipotesis berdasarkan eksperimen dalam makmal, iaitu dengan menggunakan asid hidroklorik dan sebagainya. Awak kena buat berdasarkan situasi. Situasinya adalah berkenaan dengan deterjen, dengan untuk mencuci pakaian kotor. So awak tak boleh gunakan yang ini untuk hipotesis eksperimen ni. So tak boleh. So awak kena buat apa? Hipotesis tadi saya dah cakap kan, awak salin je semula situasi ni. Sebab dalam situasi ni dah ada pemboleh ubah, iaitu apa? Deterjen pekat. Itu dah pemboleh ubah. Yang pertama, kepekatan tinggi. Pekat maksudnya kepekatan tinggi. Untuk membersihkan pakaian yang kotor dengan lebih cepat. Itu dah ada pemboleh ubah bergerak balas. So, complete lah. Gunakan saja ayat situasi. Alright? So, jangan guna ayat yang berdasarkan eksperimen ataupun seperti yang digunakan pada bahagian ruangan jawapan dalam buku SPS. Itu dikira salah dalam SPM. Alright, jadi hati-hati tak semua jawapan buku SPS tu betul. Okey, sekiranya tak ada apa-apa soalan, kita akan berhentikan sekarang. Sekiranya ada soalan, kamu boleh tanya nanti dalam WhatsApp. Alright.